Kena ada buku, ambil buku belakang. Orang ada buku akidah. Kena ada satu buku. Ustaz ajar ni kena salin dalam buku. Boleh? Dah ada buku belakang dah? Okey. Pergi ambil buku, tak ada lagi. Yang tak ada lagi ambil buku. Cobaan. Okey. Start dah? Belum lagi? Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah pada pagi ni sekali lagi dapat kita bertemu. Kejap ada, kejap tak ada ni. Hello. Mic kau pasal speaker tu. Tutup dia, tak ada ni. Tutup. Hello. Okey. Syahil, link hantar kanan Syahil. Anda pun nak share ke? Kanan ambil dalam page. Ya. Hantar kat WhatsApp anda. Bagi tajuk macam tawak tu, tajuk link kat Ana, kat Ana atas. Ana nak share ke grup Ana. Tak berapa ni. Bateri dia ke ataupun? Ya, tak berapa clear. Dah cas ke tak? Yang tu kena cas. Hari tu cabut charger. Pakai wayar dah. Cuba. Okey. Hello. Tak buka. Hello. Okey. Jadi alhamdulillah kurang sikit ekor dia Ustaz. Ekor dia kurang sikit. Gemar dia. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ni kita dapat kembali. Gemar dia, ekor dia kurang sikit. Suara dia okey, ekor dia. Dan kita akan sambung bacaan kita dan diskusi kita pada kitab Ambillah Aqidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kuat sikit, suara kuat sikit, ikut nak slow. Hello, okey. Tu cun. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada persoalan atau pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat ialah hal na'budullaha khaufan wa tama'a. Apakah kita beribadah kepada Allah dengan takut dan harap? Okey, Ustaz tulis Soalan yang keempat. Okey. Apakah
kita menyembah Allah dengan rasa takut dan harap. Okey. Rasa takut dan harap. Bagaimana kita nak sembah Allah Subhanahu wa taala? Allah ni hebat, maha agung, maha kaya, maha perkasa. Jadi persoalannya, kalau dulu atau minggu lepas kita bincang bagaimana kita menyembah Allah, kita menyembah Allah dengan cara yang Allah perintahkan. Betul? Bagaimana kita menyembah Allah? Kita menyembah Allah dengan apa yang Allah perintahkan. Dan apa yang Allah perintahkan equal apa yang Allah suka. Okey? Apa yang Allah perintahkan adalah apa yang Allah suka. Yang paling Allah suka adalah yang wajib. Allah perintahkan. Kedua, yang sunat pun Allah suka juga. Baik. Hari ini soalan kita ialah, apakah kita menyembah Allah dengan rasa takut dan harap? Menyembah, okey, kita dah faham dah. Beribadah. Menyembah ni maknanya apa? Beribadah. Beribadah. Sekarang ni, apabila kita beribadah kepada Allah, ada dua perkara yang perlu kita fikirkan. Perlu kita rasa. Pertama, takut. Yang kedua, harap. Pertama, takut. Yang kedua, harap. Maka jawapan dia, ya. Besar. Ya, kita kena beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Jawapan dia, ya, kita kena beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Mana dalil dia? Mana bukti dia? Siapa yang ajar kita beribadah kepada Allah kena ada rasa takut, kena ada rasa harap? Jawapan dia, Allah sendiri. Okey, kita boleh rujuk pada surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat yang ke-16. Surah yang ke-32, ayat yang ke-16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya tulis sini, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Apa maksud yad'una rabbahum? Yad'una, mereka berdoa. Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut cerita tentang orang-orang yang beriman, yang mana apabila mereka ni, antara sifat mereka ialah mereka berdoa kepada Allah Tuhan mereka. Bagaimana? Khaufan, dengan rasa takut. Wa tama'a, dan rasa harap. Okey? Surah As-Sajdah
Surah As-Sajadah, surah 32 ayat 16. Berdasarkan ayat ini kita faham bahawa apabila kita nak beribadah kepada Allah, kita kena ada dua perasaan dalam hati kita. Apabila kita beribadah kepada Allah, kita kena ada dua perasaan dalam hati kita. Pertama, perasaan takut, khauf. Yang kedua, tama'an dan rasa harap. Dalam istilah bahasa Arab, satu kita panggil al-khawfu. Okey. Satu kita panggil ar-raja. Pernah dengar kalimah ar-raja? Bukan rojak buah tu, bukan rojak mi. Tu rojak lain, tu rojak. Rojak. Ni rojak. Rojak. Ni aja dia. Al-khawfu dan ar-raja'u. Okey. Al-khawfu ni perasaan takut, khauf. Perasaan takut. Ar-raja, perasaan harap. Maka apabila seorang Muslim, kita ni, nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada dua sifat ni dalam diri kita. Perasaan takut dan perasaan harap. Tapi boleh tak kita takut kepada benda yang kita tak tahu? Boleh tak kita harap kepada benda yang kita tak tahu? Tak boleh. Kan? Kita ni tiba-tiba, takutlah kita. Awak takut ke apa? Tak tahulah saya tiba-tiba takut. Takut ke apa? Tak ada benda, cuma saya takut. Takut apa? Kurang-kurang awak takut kepada gelap, takut kepada harimau, takut kepada hantu, walaupun tak perlu takut. Betul tak? Jadi kita takut ni kena ada sesuatu yang kita takut. Sama kita harap. Saya mengharapkan tak ada apa-apa. Mana ada tak ada harap apa-apa. Harap ni mana mesti ada sesuatu yang kita harap. Jadi apabila kita berdoa, beribadah kepada Allah, kita nak dalam hati kita ada rasa takut dan juga rasa harap. Takut kepada apa? Harap kepada apa? Takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Macam mana nak faham takut kepada Allah dan harap kepada Allah? Baik. Kita takut kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Kenapa kita perlu takut kepada Allah? Orang kata, ittaqullah. Tiap hari Jumaat kata. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa maksud bertakwa kepada Allah? Takutlah kamu kepada Allah. Kenapa kita perlu takut kepada Allah? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Syazani. Apa? Takut Allah azab kita. Dia takut kepada azab Allah. Takut kepada azab Allah ni, kadang-kadang kita takut kepada murka Allah. Takut kepada bala ataupun bencana. Dan lebih hebat lagi, di hari akhirat takut kepada api neraka. Bila kita takut kepada Allah, kita takut kepada azab Allah. Takut kepada Allah, takut kepada kemurkaan Allah. Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Takut kepada azab bala bencana Allah. Atas dunia ni, kaum Nabi Lut sudah pun diazab. Kaum Nabi Nuh kena azab. Kaum Nabi Saleh, kaum Thamud kena azab.
Jadi kita tak takut ke kepada bala bencana? Takut. Fir'aun mati lemas. Dan yang paling kita takut ialah azab api neraka. Azab api neraka. Itu kita dengan Allah kena ada rasa takut. Ada pun rasa harap kepada apa? Kenapa kita ada harap? Apa yang kita harapkan dari Allah? Okey. Harap kepada apa? Rahmat Allah. Lawan kepada azab adalah rahmat. Lawan kepada azab adalah rahmat. Bila kita rahmat, Allah rahmati kita, pertama Allah sayang kita. Pada Allah bagi nikmat. Dan paling utama, nikmat dunia ni. Paling utama Allah bagi syurga. Kita mengharap kepada Allah, harap rahmat Allah. Kita mengharapkan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan kita mengharapkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau orang tanya, kenapa kita perlu semayang? Sebab kita mengharapkan rahmat Allah. Kenapa kita tinggalkan maksiat? Sebab kita takut kepada azab Allah. Dan dalam diri manusia kena senantiasa ada dua perkara ni. Waktu dia beribadah kepada Allah, dia buat yang apa-apa yang Allah Ta'ala suruh, dia mengharapkan rahmat Allah. Dia tinggalkan apa yang Allah larang, dia takut kepada azab Allah. Dan dia mesti seimbang. Apa maksud seimbang? Mesti senantiasa ada dalam diri dia. Khaufan wa tama. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, dengan rasa takut dan rasa harap. Apa jadi kalau dia ada rasa harap je, dia tak ada rasa takut? Ada orang, dia rasa harap nak kepada syurga, tapi tak takut kepada neraka. Maknanya, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang, dia buat juga, dia tak tinggal. Sebab dia tak takut kepada neraka. Dia semayang, tapi lepas pergi semayang, jom kita pergi karaoke. Duk agogo kopok yayih dalam karaoke, duk joget. Dia semayang. Bapa awak semayang? Sebab dia nak masuk syurga. Bapa awak nyanyi karaoke? Tak takut ke kepada azab? Tak apalah, yang ni tak apa. Jadi dia hanya mengharapkan rahmat. Itu tak boleh. Dia tak seimbang. Ibadat dia buat, maksiat dia tak tinggal. Kalau dia takut kepada azab Allah, tapi dia terlalu takut, tak ada rojak, tak boleh juga. Maknanya, bila dia jumpa orang ahli maksiat, orang tu bunuh orang, awak ni bunuh orang ramai. Dia kata, saya nak taubat kepada Allah. Tak boleh taubat dah, awak ni masuk ahli neraka, dia kata. Sedangkan, Allah ada rahmat. Jadi kita orang beriman, kita kena ada dua-dua. Kita kena takut kepada Allah, dalam masa yang sama kita kena harap kepada Allah. Takut kepada Allah iaitu takut kepada azab Allah yang ada kemurkaannya, bala bencana, azab api neraka. Dan kita mengharapkan rahmat dari Allah dengan kasih sayang Allah, dengan Allah nak bagi nikmat kita. Kalau kita sedekah, Allah bagi pula harta kepada kita. Kalau kita jaga salat, Allah jaga keluarga kita. Dan yang akhirnya kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala syurga Allah. Boleh? Beginilah cara kita beribadah kepada Allah. Faham? Faham? Okey. Jadi Allah ni, jangan kita kata Allah baik, kita lupa kepada azab dia. Tak boleh. Jangan kita kata azab Allah boleh, kita lupa kepada rahmat Allah. Tak. Dalam hati kita, kena senantiasa ada. Dua-dua ni kena senantiasa ada. Okey? Dua-dua kena senantiasa ada. Boleh? Okey, Ustaz Padam. Soalan yang seterusnya.
Ada seorang lelaki zaman Nabi dulu waktu dia sakit. Okay. Kemudian Nabi ziarah dia. Nabi kata kepada dia, "Ya kaifa tasna ya ibna akhi idza sallaita?" Bagaimana keadaan kamu wahai saudaraku apabila kamu bersolat kepada Allah? Dia kata, "As'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar." Aku bila mengharapkan, aku minta daripada Allah Subhanahu wa taala syurga dan aku berlindung dengan Allah daripada neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata, aku minta kepada Allah syurga dan aku berlindung kepadanya daripada api neraka. Baik. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Ni kita dah baca dah sebelum ni sebenarnya. Soalan yang kelima, apakah ihsan dalam ibadah? Apakah ihsan dalam ibadah? Ingat tak yang Ustaz sebut ihsan sebelum daripada ni? Ihsan intang payung. Ya ke ihsan intang payung? Ihsan intang payung tu Upin Ipin. Ni ihsan martabat ihsan. Yang pernah ditanya oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia datang dalam bentuk seorang lelaki yang berpakaian putih dan berambut hitam. Ingat lagi ya cerita tu? Pakaian sangat putih, kemudian rambut sangat hitam. Dia duduk depan Nabi dan dia ditanya 5 soalan. Soalan pertama dia tanya apa? Tentang Islam. Soalan yang kedua, iman. Soalan yang ketiga, ihsan. Soalan yang keempat, tarikh kiamat. Dan soalan yang kelima, tanda kiamat. Jadi dalam soalan tu adanya ihsan. Hari ni kita nak jelaskan lagi. Apa maksud ihsan? Apakah ihsan dalam ibadah? Ataupun apa yang dimaksudkan ihsan dalam ibadah? Jawapan. Ihsan ialah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Ihsan adalah merasakan pengawasan Allah Ta'ala dalam ibadah. Tahu pengawas? Pengawas tahu pengawas? Kali di sekolah pengawas tugas buat apa? Pengawas dia jaga. Pagi-pagi pengawas ada depan sekolah. Siapa yang masuk lewat, pengawas tulis. Betul tak? Kalau rehat, pergi kat kantin, pengawas jaga. Beratur. Tak lari langgar barisan, pengawas tulis. Dalam kelas, pengawas ada. Kalau cikgu lambat masuk kelas, budak bising, pengawas tulis nama. Masuk pengawas, dia yang menjaga. Mengawasi. Mengawasi. Jadi apabila seorang tu ihsan dalam ibadah ialah merasakan pengawasan. Pengawas mana? Bukan pengawas orang tu kita rasa pengawasan Allah. Macam mana kita nak rasa pengawasan Allah? Tu kena tanya pula. Macam mana kita nak rasa
pengawasan Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala jawab dalam surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 218 dan 219. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Saya ingat kau tulisan Ustaz? Boleh, tak apa. Saya ingat tulisan Ustaz. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi as-sajidin. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini satu daripada berpuluh beratus ayat yang menunjukkan Allah senantiasa mengawasi kita. Ini salah satu dari ayat yang menunjukkan bahawa Allah senantiasa mengawasi kita. Sedangkan ayat yang lain menunjukkan maksud yang sama, tersangat banyak. Okey. Allah kan Maha melihat. Betul tak? Allah kan Maha mengetahui. Apa yang kita buat semua Allah tahu. Tidak tersembunyi bagi Allah apa sahaja yang berlaku dalam dunia. Sampai-sampai satu biji benih yang duduk dalam tanah pun Allah tahu. Biji benih yang kecil, tiba-tiba duduk dalam tanah, kita pun tanam dia, siram air, Allah tahu apa yang akan berlaku pada benih tersebut. Allah tahu belaka, kita tidur ke, kita bangun ke, Allah tahu. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Allazi yaraka. Qala Allah Ta'ala, ya, berfirman. Allah berfirman, allazi, dia yang, allazi, dia yang, dia tu siapa? Allah. Yaraka, melihat kamu, dia yang melihat kamu. Hina taqum, di waktu kamu berdiri. Berdiri. Iaitu untuk salat. Untuk salat. Allah, dia lihat kamu waktu kamu nak salat. Dia senantiasa tengok kamu. Wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakan kamu fis sajidin, dalam di apa ni, di kalangan lah, di kalangan as-sajidin, orang-orang yang bersujud. Boleh baca tulisan Ustaz? Boleh? Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, dia nampak kamu waktu kamu berdiri tegak solat.
Dan dia nampak kamu sewaktu kamu bergerak dalam sujud. Jadi apabila Allah senantiasa tengok kita, kita akan merasakan pengawasan Allah. Boleh faham? Okey. Sekarang ni Allah nampak tak kita? Nampak. Nanti Allah nampak tak kita? Waktu siang hari Allah nampak tak kita? Waktu malam hari Allah nampak tak kita? Ada tak satu waktu Allah tak nampak kita? Tak ada. Senantiasa. Allah senantiasa nampak kita. Ustaz ada ke ustaz tak ada? Allah nampak tak kita? Waktu ustaz datang, Allah nampak tak kita? Waktu ustaz tak datang, Allah nampak tak kita? Jadi kenapa waktu ustaz tak ada kita bising? Waktu ustaz ada kita behave. Kenapa? Sebab kita tak rasa takut kepada Allah. Kita rasa takut kepada ustaz. Dalam ibadah kita kena rasa takut kepada siapa? Kepada Allah. Kita kena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dia. Allah ni senantiasa melihat kita. Dan dalam hadis ataupun ni surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 218. Okey. Surah 26 ayat 218 hingga 219. Dan Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang kita dah sebut sebelum daripada ni, jawapan Nabi SAW, bila Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi kata, an ta'budallah, ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah, Ustaz tulis baris, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Okey, baca dengan ustaz. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekali lagi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Okey, apa maksud dia? An ta'budallah, kamu menyembah Allah ka'annaka, seakan-akan kamu melihat dia. Melihat dia. Sekiranya kamu tidak melihat
Kamu tidak melihat dia. Sesungguhnya. Faham tak ni Ustaz ajar ni? Dia melihat kamu. Kenapa Ustaz tulis macam ni? Sebab Ustaz terjemah yang atas ni. Anta'buda, kamu menyembah. Allah, kamu menyembah Allah. Ka'annaka, seakan-akan kamu. Tarahu, melihat dia. Fa'in lam takun, sekiranya kamu tidak. Tarahu, melihat dia. Sesungguhnya dia melihat kamu. Dia ni siapa? Allah. Nabi ajar kepada kita, apabila kamu beribadah kepada Allah, beribadahlah seakan-akan kamu nampak Allah. Kenapa Nabi kata seakan-akan? Sebab memang kita tak nampak. Memang kita tak nampak. Tapi kita pretend untuk nampak. Seakan-akan. Sebab tu kadang-kadang, apa yang Ustaz bayangkan dalam diri Ustaz, perumpamaan ini bukan merujuk kepada Allah seakan-akan kita nampak Allah. Tak. Allah tu mustahil untuk kita nampak. Tapi seakan-akan kita melihat Allah, iaitu perumpamaan tu kepada kita. Kepada yang melihat, bukan kepada yang dilihat. Boleh faham ni? Yang dilihat tu siapa? Allah. Mustahil Allah dapat dilihat di dunia. Yang melihat tu siapa? Kita. Jadi perumpamaan itu untuk yang melihat, bukan yang dilihat. Dilihat tu Allah tahu. Seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Maknanya, sebagaimana kita lihat raja ke, kita lihat polis ke, kita lihat apa? Hak kita takut. Ayah kita ke, kita lihat ustaz ke, kita bayang macam mana keadaan kita. Tengah bawa kereta, tiba-tiba ada polis. Apa jadi? Kita nampak dah polis tu? Nampak. Apa jadi keadaan kita? Kita takut, kita ready, kita bersedia. Okey? Kita pergi menghadap yang di-Pertuan Agong, raja. Apa keadaan kita? Nervous. Kan? Pucat. Berpeluh. Jadi seakan-akan kita melihat Allah, bukan kita bayang nak tengok Allah tu macam mana. Perumpamaan tu bukan untuk yang dilihat. Perumpamaan itu untuk yang melihat. Kita ni, kalau kita nampak orang yang kita takut, macam mana keadaan gitu, keadaan kita, begitulah kita buat bila kita beribadah kepada Allah. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita seakan-akan nampak Allah dalam keadaan diri kita yang takut, yang harap, yang bimbang, yang gelisah, yang pucat. Jadi bila kita beribadah kepada Allah, Allahu Akbar, kita rasa takut. Sebagaimana kita tengok orang yang kita gerun, raja yang kita takut, polis ke, ustaz kita ke, ayah kita ke, mertua kita ke, takut ni. Kita buat Allahu Akbar, rasa takut. Kita tak nampak Allah, tapi seakan-akan kita nampak dia. Perumpamaan itu untuk siapa? Untuk kita, bukan Allah. Allah memang tak akan dapat dilihat dah. Boleh faham? Boleh faham tak ni? Fa illam takun tarahu, sekiranya Allah, sekiranya kamu tak nampak Allah, tak boleh nak buat seakan-akan tu. Fa innahu yaraka, yakinlah Allah tengok kamu. Okey? Allah tengok kamu. Kalau Allah tengok kamu, habislah kita. Macam kita tak nampak lagi polis trafik. Kita nampak polis trafik dulu ke polis trafik nampak kita dulu?
Sudah. Siapa bawa kereta? Kalau naik kereta, kita nampak poli trafik dulu ke poli trafik nampak kita dulu? Kita nampak poli trafik dulu kan? Kan? Kita nampak poli trafik, kita pun tarik. Takut kita. Pergi depan, tengok ada poli trafik di sebelah oleh jabatan. Dia nampak dah kita. Ada dua perasaan. Perasaan pertama, kita nampak dia. Dia tak nampak kita lagi. Perasaan yang kedua, dia nampak kita. Atau memang tak boleh nak buat apa dah lah. Pasrah. Tak, pasrah. Berserah je lah. Kalau kamu tak ada perasaan yang pertama dengan Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Pasrah. Apa yang kamu buat apa pun. Hatta kalau kamu tak ibadat kepada dia sekalipun. Hatta kalau kamu buat ibadat main-main sekalipun. Dia pasti melihat kamu. Itu perasaan kita yang kedua. Okey? Perasaan pertama, perasaan melihat. Perasaan yang kedua, perasaan dilihat. Bila kita beribadah, nombor satu sekali, kita rasa perasaan melihat. Tapi Allah tak nampak. Kita hanya seakan-akan kita nampak Allah. Perasaan tu. Takutnya kita, bimbangnya kita, harapnya kita. Bila kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, seolah-olah kita buat ni, macam Allah tu memang depan kita. Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah. Kasihanilah aku, Ya Allah. Rahmatilah aku, Ya Allah. Seakan-akan Allah ada. Seolah-olah kita bercakap dengan Allah bangun tengah malam. Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Aku susah, Ya Allah. Murahkan rezekiku, Ya Allah. Tenangkanlah hatiku, Ya Allah. Lapangkanlah rezekiku, Ya Allah. Sihatkanlah aku, Ya Allah. Seakan-akan kita nampak dia. Tapi kalau kita tak boleh rasa perasaan melihat tu, maka yakinlah kita kena ada perasaan dilihat. Kita dah, Ya Allah, aku tahu ni engkau melihatku. Aku tahu ni engkau mendengar apa yang aku kata. Maka terimalah doaku, Ya Allah. Hak mana lebih tinggi? Perasaan melihat tu lebih tinggi daripada perasaan dilihat. Tapi seakan-akan ni, orang yang benar-benar kenal Allah Azza wa Jalla tu, dia boleh rasa bagaimana perasaan dia seakan-akan. Sebab tu Ustaz kadang-kadang bila kita tengok drama Cina, tahu drama? Ataupun movie Cina. Dia bila menghadap raja dia dengan pedang dia tunduk. Tak angkat kepala ni, takut nak angkat kepala depan raja dia. Kalau raja Maharaja Cina tengok, apa dia buat? Dia bunuh, dia pancung. Cakap. Putus kepala. Takutnya dia kepada raja. Okay? Kalau kita tengok raja-raja lain pun lagu tu juga dia pergi. Kalau zaman kita sekarang ni, orang dah okey dah. Jarak dia dengan raja tu tak terlalu besar. Mungkin pada kedudukan saja. Pada harta, raja ada istana, rumah dia pun lebih kurang besar dengan istana. Kalau kereta raja ni Rolls Royce. Tahu Rolls Royce? Kereta panjang. Tak kira lah, kereta mewah. Dia pun kurang-kurang kereta Ferrari. Adalah orang gitu. Kalau tapi zaman dulu tak ada. Kalau raja pakai kereta, dia nak pakai basikal pun mujur nasib kalau ada. Dia punya jauh dia punya tu. Bila kita rasa jauh tu, kita rasa lagi takut kepada raja. Okay? Jadi orang zaman dulu kalau menghadap raja, takut. Takut jumpa raja ni. Kan? Tambah-tambah pula raja yang datang dengan panglima-panglima dia. Kalau kita tengok cerita, pernah tengok cerita? Cerita Mulan. Lagu mana cerita Mulan tu? Ustaz tak tengok. Lagu mana? Raja dia datang dengan askar dia. Apa orang buat? Orang takut. Betul tak? Jadi kita tak boleh nampak Allah. Cuma kita boleh bayangkan rasa takut tu. Seorang yang melihat raja dia rasa takut. Maka begitulah kita buat apabila kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Jadi soalan kita, apakah ihsan dalam ibadah? Jawapan, ihsan ialah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Kita rasa Allah jaga kita, Allah tengok kita. Mana dalil? Pertama ayat Quran, ini dalil nombor 1.
Okey. Dalil nombor 1. Ni dalil. Dalil nombor 1, ayat Quran, surah Asy-Syu'ara, surah 26, ayat 218 dan 19. Dan dalil nombor 2, okey. Dalil nombor 2, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim. Okey. Faham? Faham dah ihsan? Faham, tapi nak buat tu Allahu Akbar. Payah deh. Kalau ke mana, ke ana? Syarah tu mudah. Dengar pun mudah. Tapi nak buat tu payah. Payah. Nak hadirkan rasa takut di hadapan Allah bila kita sembahyang Allahu Akbar. Nak hadirkan rasa ihsan tu payah. Sebab tu Allah sangat sayang kepada orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan, nama dia apa? Muhsin. Dan Allah suka, sayang kepada orang yang muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang muhsinin. Muhsinin tu apa? Orang yang bila beribadat, dia buat elok ibadat dia. Ihsan dalam ibadah. Okey. Jadi lepas ni kalau dia semayang, Allahu Akbar, tolak-tolak orang tu, tolak-tolak orang ni, pijak kaki orang tu, pijak kaki orang ni, pandang situ, pandang sini. Nampak sangat dia tak ada ihsan dalam ibadah. Okey. Hari ni kita buat ibadat, ada ihsan tak dalam semayang kita? Ada tak ihsan dalam semayang kita? Ada? Ya ke ada? Terus tak tengok orang qomat pun kita duk sembang-sembang lagi, duk main-main buah lagi, tolak orang tu, tolak orang ni, cabut kopi orang tu, cabut kopi orang ni, baling kopi hari tu, baling kopi hari ni. Allahu Akbar, bismillah. Ya ke ihsan macam tu? Betul tak? Orang yang ihsan dalam ibadah ni, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Dia puji Allah, dia rasa dia sedang puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia rasa Maliki Yaumiddin, Engkaulah ya Allah pemilik hari pembalasan. Dia seakan-akan bercakap dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dia cakap dengan Allah, dia rasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia rasa dia sedang menghadap Allah. Dia rasa seakan-akan dia nampak Allah. Kalau dia tak nampak Allah pun, dia rasa Allah dengar apa yang dia cakap. Ihsan. Ni tak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tengok orang semayang gitu. Kan? Mana ihsan? Tak ada. Ihsan dah masuklah cerita Upin Ipin. Tak ada dah ihsan yang dalam ibadat. Okey? Bila dia baca Quran pun macam kita baca Quran lah. Ngapa Quran? Cuba baca elok-elok kita ngapa Quran. Allah dengar tak waktu kita hafal Quran? Sebelum kita tasmik dengan ustaz, Allah dah dengar dah kita baca tahu. Sebelum ustaz reject kita, kalau kita salah, Allah dulu yang reject kita tahu. Hafal Quran pun kena ada ihsan juga. Sebab ni ibadat ni, bukan solat je. Nak hafal Quran kena ada ihsan tak? Baca Quran ni, kena hafal Quran pagi-pagi ni. Ada ihsan tak masa hafal Quran? Kena ada. Ni baca Quran main-main je. Ustaz-ustaz pun nak. Apa, tegur 2 kali pun, mari kali ketiga, sama juga baca. Tak betul lagi. Ish. Betul tak Akif? Akif pula dah. Akif, betul?
Dah. Dalam baca Quran kena ada ihsan. Sebab ihsan ni dalam ibadah, bukan dalam solat. Dalam solat, dalam baca Quran, dalam puasa, dalam zikir, dalam berbuat baik kepada ibu bapa. Nah, dalam semua. Ada seorang pemuda, Ustaz pernah cerita dulu dalam kuliah Ustaz, ada seorang pemuda. Kisah benar yang diceritakan oleh seorang doktor di Jeddah. Doktor ni satu hari didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda yang bawa mak dia untuk rawatan. Dan mak dia ni gila. Mak dia gila. Dia bawa mak dia, dia pujuk mak dia pegang mak dia. Bila duduk dekat doktor, doktor tanya pemuda ni. Doktor kata, apa khabar mak kamu? Dia kata macam itulah yang doktor tengok. Doktor tanya lagi, sejak bila dia jadi macam ni? Sejak bila mak kamu ni gila? Dia kata sejak mak saya lahir. Bukan sejak saya lahir, sejak mak saya lahir. Sejak mak saya lahir, makna daripada kecil lagi mak kamu ni memang kurang waras. Dia kata ya. Habis tu macam mana dapat kamu ni? Macam mana mak kamu kahwin? Dah kalau dia gila daripada dia lahir. Dia kata atuk saya dulu, dia ada orang bagi tahu kat datuk saya, mak kamu ni gila, kalau dia kahwin, sembuhlah sakit dia. Jadi ayah saya pun, atuk saya kahwinkan mak saya ni dengan ayah saya. Tapi sekejap saja. Lepas kahwin, mak saya tak sembuh juga. Ayah saya pun ceraikan mak saya. Tapi takdir Allah, dalam perkahwinan itu, Allah rezekikan mereka dapat saya. Jadi saya dijaga oleh atuk saya daripada kecil. Sekarang ni saya dah besar, saya pula jaga mak saya. Boleh faham? Saya pula jaga mak saya. Jadi mak dia ni duduk dalam waktu duduk marah anak dia. Kamu janji dengan mak nak bawa ke Mekah lah, begini. Dia marahkan mak dia apa semua. Tapi anak dia ni, bukan mak dia marah kat dia. Tapi anak dia ni, dia tak marah pun kat mak dia. Walaupun mak dia gila, tapi dia tak marah pun kat mak dia. Lepas tu doktor tu tanya anak dia. Doktor tanya, aku nak tanya kamu satu soalan. Mak kamu ni, dalam keadaan dia gila ni, dia tahu tak kamu ni anak dia? Mak kamu ni, dia tahu tak kamu ni anak dia? Kan mak dia gila. Apa jawab anak dia? Doktor, mak saya tak tahu pun saya ni anak dia. Sebab dia lahir tu dalam keadaan dia memang dia gila. Mak saya tak tahu pun saya ni anak dia. Lepas tu doktor tu tengok hairan sungguh. Anak ni walaupun mak dia tak tahu ni anak dia, tapi dia jaga mak dia. Dia buat baik kepada mak dia. Sampai doktor tu tanya dia lagi, kalau mak kamu ni tak kenal kamu ni anak dia, kenapa kamu buat baik dengan dia begitu sekali? Dia tak jaga kamu. Tapi dia, apa anak tu jawab? Wahai doktor, walaupun mak saya ni tak kenal saya ni anak dia, tapi Allah tahu dia ibu saya dan saya anak kepada dia. Allah tahu ni ibu saya. Mak saya tak kenal saya, tapi Allah tak tahu. Inilah ihsan. Orang yang rasa Allah Ta'ala tengok dia, tahu rasa. Walaupun mak dia tak tahu pun dia ni anak dia, tapi dia kata Allah tahu. Jadi ihsan dalam ibadah ni bukan sekadar dalam solat, dalam baca Quran, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam berbakti kepada ibu bapa, dalam menghormati guru-guru kita, dalam pergi ke masjid. Semua benda ihsan dalam ibadah ni merangkumi semua bentuk ibadah. Kita rasa Allah tu melihat kita.
Boleh faham? Alhamdulillah. Soalan yang seterusnya. Boleh faham dah? Nak ambil gambar? Kanan nak ambil mana gambar? Faham tak? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada? Iya ke tak ada ni? Ni? Nampak lena tu? Tak? Faham ke? Faham? Kalau faham, okey. Kalau tak faham, tanya okey? Jadi hari ni, bila kita buat ibadat kepada Allah, jangan main-main. Semayang betul-betul, semayang elok-elok, baca Quran pun, baca Quran betul-betul. Sebab Allah dengar yang kita baca. Okey, Ustaz Padam. Bismillah. Soalan yang keenam. Okey. Mengapakah Allah mengutus para rasul? Soalan yang keenam. Mengapakah Allah mengutus para rasul? Para rasul. Ustaz boleh tambah lagi nya. Mengapa Allah utus para rasulnya? Rasul Allah. Pada pertemuan dulu Ustaz dah cerita tentang siapa Allah. Kan? Allah ni Maha Pencipta, Maha hebat dan disayang kepada kita. Dan dia memerintahkan kita supaya menyembahnya. Dan Allah mengutus Rasul menurunkan Al-Quran untuk kita. Jadi kenapa kita kena ikut Rasul? Mengapa Allah Ta'ala utuskan Rasul? Jawapan mudah ialah supaya mengajar kita. Tapi apa dalil yang Allah Ta'ala utuskan? Mengajar kita untuk apa? Rasul ni datang mengajar kita untuk apa? Jawapan. Dia mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak pengibadatan kepada apapun selain Dia. Okey, dalam terjemahan sini, bab yang kedua ni, Allah mengutuskan mereka untuk mengajak beribadah kepada Allah dan meniadakan kesyirikan. Meniadakan kesyirikan. Jawapan dia apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka untuk mengajak mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya. Allah utus Rasul ni tujuan apa? Rasul tu nak ajak kita sembah Allah.
Ada manusia ni dia lupa, dia tak kenal Allah. Jadi Rasul tu datang, jom, mari kita sembah Allah. Bahasa mudah kita macam tu lah. Rasul tu dia datang, nak ajak kita sembah Allah. Dan Rasul juga mengajak kita supaya tidak mensyirikkan Allah. Jadi ada dua tugas Rasul. Pertama, mengajak kepada ibadah. Yang kedua, mengajak untuk tidak mensyirikkan Allah. Okey? Mengajak untuk beribadah kepada Allah dan mengajak untuk tidak mensyirikkan Allah. Boleh faham? Apa maksud ibadat? Kita dah faham. Apa maksud syirik? Syirik. Apa? Syirik. Apa maksud syirik? Menyengutukan, mempersekutukan, mensekutu. Terkiralah. Syirik. Ataupun kita kata menduakan. Menduakan. Tahu menduakan? Mendua, mentiga, mengempat. Apa? Poligami. Faham pula Syazani ni. Syahmi. Tukar sama Ustaz. Okey? Mensyirik ni maknanya menjadikan bagi Allah tu sekutu, setanding, setara. Kalau ni hamba, ni Allah. Apa-apa dari hamba kepada Allah, kita panggil ibadah. Ni Allah, ni hamba. Apa-apa yang datang dari hamba kepada Allah, kita panggil ibadah. Tiba-tiba ibadah ni kita buat, pergi kepada selain Allah. Ada Tuhan lain. Selain Allah. Lain. Ibadat ni seperti apa? Solat, doa, tawakal. Contohlah ni Ustaz bagi contoh. Banyak. Semua bentuk ibadat tu. Apa-apa dari hamba kepada Allah, kita panggil sebagai ibadat. Kalau ibadat ni diangkat kepada selain Allah, dia akan jadi mendua atau mentiga. Yang satu ni kita panggil apa? Kalau satu, dia panggil tauhid. Tauhid ni satu, mengesakan. Daripada hamba ni, Ustaz turun lagi hamba ni. Okey. Okey, daripada hamba ni kepada Allah. Kita panggil apa? Ibadat. Ibadat kalau pergi kepada Allah semata-mata, kita panggil inilah dia tauhid. Okey? Tauhid. Tapi kalau dia bawa kepada selain Allah, okey? Dia bawa kepada selain Allah. Sini atau pergi sini. Okey? Solat dia ke, puasa dia ke, doa dia ke, dia pergi kepada ni kita panggil syirik. Ni syirik. Yang ni tauhid. Ni sini tauhid. Mana nak tulis tauhid ni? Ini tauhid. Boleh faham tak ni? Okey. Jadi Rasul ni kata patung berhala. Contohnya berhala. Ni apa ni? Pokok lah. Pokok keramat. Keramat. Tak tahu pokok keramat? Pokok besar yang orang anggap dia ada ni power. Dia panggil keramat lah. Okey? Jadi, seorang hamba, kalau dia beribadat kepada Allah saja, kita panggil tauhid. Tapi kalau ibadat ni diserah kepada selain Allah, kita panggil syirik. Boleh faham? Boleh faham? Okey? Jadi,
Tugas Rasul mengajak hamba kepada beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak mensyirikkan Allah. Ni tak nak, ni tak nak. Tugas Rasul ajak manusia sembah Allah je dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Boleh faham? Ada dalil, ada bukti? Ada. Okey? Kita tengok ayat Quran. Ustaz padam yang ni. Kita nak ambil dalil dia. Okey, Ustaz padam dulu yang ni. Nanti kita tulis lukis balik. Okey. Dalil. Dalil 1. Allah Ta'ala sebut, qala Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Oh, panjangnya. Ustaz tulis bawah ni wajtanibu at-taghut. Okey. Walaqad ba'athna, surah An-Nahl, surah yang ke-16. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Okey. Nak buka surah 36, surah 16 pun boleh. Allah Ta'ala kata, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Ada pen hitam? Ada marker hitam? Ada? Biru je. Pasal hari ni nak suruh nampak terjemahan dia. Ini tujuan utama Allah hantar Rasul. Kalau manusia ni tak ikut yang ni, tak usah sembang lah, kata dia ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla akan hukum dia disebabkan dia tidak mencapai maksud yang sebenar Allah hantar Rasul. Tak ada, maka okay, kalau tak ada, Ustaz terjemah dulu. Walaqad, dan sesungguhnya, dan sesungguhnya, ba'athna, kami utuskan, kami telah utuskan, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Kami utuskan pada setiap umat seorang rasul. Allah Ta'ala kata, kami utuskan pada setiap umat ada rasul. Mesti. Itu Allah Ta'ala bagi tahu. Ada rasul yang kita tahu, ada rasul yang kita tak tahu. Tapi yang Allah bagi tahu, setiap umat ada rasul. Yang kita tahu rasul ada berapa orang? 25. Yang tak tahu, banyak lagi. Tapi yakin, setiap umat ada rasul.
Yang kita tahu, alhamdulillah. Yang kita tak tahu, wallahu a'lam. Tapi kita yakin setiap umat ada rasul. Apa tugas rasul? Ani'budullah, supaya mereka ataupun supaya kamu menyembah Allah. Supaya kamu menyembah Allah. Setiap rasul, okey, untuk menyeru kepada bersembahlah Allah. Semua rasul ajak kita, marilah kita sembah Allah. Dia ajak orang ni, mari kita sembah Allah. Tu kerja rasul. Sebab tu siapa yang nak sambung, nak jadi pewaris Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Apa kerja ulama? Mengajak manusia menyembah Allah. Tu kerja kita. Kalau kerja kita lain daripada tu, bukan ulama lah. Nak mengajak manusia menyembah Allah. Tak cukup dengan menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan atau meninggalkan at-taghut. Taghut lah. Taghut. Taghut ni selain Allah. Sembahan selain Allah kita panggil taghut. Semua yang syirik tu nama dia taghut. Yang Ustaz tunjuk kiri kanan tadi kan? Okay? Yang Ustaz buat gambar rajah tadi. Hamba kat bawah ni. Atas dia Allah. Macam mana dia beribadah kepada Allah? Solat, doa dan seumpamanya. Okey, tawakal. Tiba-tiba dia pergi kepada doa kepada selain Allah. Dia doa kepada berhala. Pokok, dia tawakal kepada tangkal dan azimat. Tahu tawakal kepada tangkal? Kalau ada tangkal ni, penjahat tak boleh apa-apakan kita. Kalau ada azimat ni, nanti orang pukul, tak sakit. Kalau ada azimat ni, tak mati. Dia bertawakal kepada azimat. Boleh ke tak boleh? Apa hukum dia? Syirik lah. Apa saja yang mengajak manusia kepada selain Allah, maka Nabi suruh tinggalkan. Itu kerja Nabi. Jadi kerja kita ni, utama sekali macam hak Allah juga tadi, Nabi, hak kita belajar sebelum ni, Allah utus Rasul supaya mengajarkan kepada kita hak Allah yang utama, iaitu hamba ni menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan syirik boleh jadi dengan 2, boleh jadi dengan 3, boleh jadi dengan 1000. Ada orang ada 1000 Tuhan. Ada orang tak banyak, dia ada 2 je Tuhan. Yang ada 2 dengan orang 1000 ni, hukum dia sama di sisi Allah, hukum dia syirik. Dia tak boleh. Allah ni kita sembah hanya kepada satu Tuhan. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. Dan ini semua rasul-rasul. Nabi Adam pun macam ni, Nabi Nuh pun macam ni, nabi-nabi lain pun macam ni juga. Sebab tu kalau tanya Nabi Musa, siapa Tuhan Nabi Musa? Allah. Siapa Tuhan Nabi Isa? Allah. Siapa Tuhan Nabi Ibrahim? Allah. Siapa Tuhan Nabi Nuh? Siapa Tuhan Nabi Lut? Siapa Tuhan Nabi Shu'aib? Siapa Tuhan Nabi Yaqub? Nabi Yusuf? Nabi Ismail? Nabi Sulaiman?
Nabi Daud. Semua nabi-nabi ajak beriman kepada Allah. Batu Nabi SAW kata, para nabi ni bersaudara. Para nabi ni bersaudara. Agama mereka semuanya satu, iaitu mengajak beriman kepada Allah. Jadi kita tahu bahawa jawapan ringkas kepada soalan ini, jawapan ringkas kepada kenapa Allah mengutuskan para rasul. Panjang ni ayat ni. Allah mengutuskan mereka untuk mengajak mereka menyembah kepadanya dan tidak mensyirikkan Allah. Ada satu perkataan, satu je perkataan yang boleh menggambarkan semua tugas Rasul ni. Apa dia? Kenapa Rasul diutuskan? Kalau kita boleh jawab dalam satu perkataan, apa kita nak jawab? Cuba siapa teka. Kalau Rasul ni diutuskan untuk ajak kita dalam satu jawapan, dalam satu perkataan, siapa yang boleh jawab? Kif tak tahu. Ada jawapan ringkas. Ada jawapan ringkas. Siapa nak jawab? Dekat online ada orang jawab? Saya, dekat online ada orang jawab? Tak ada. Ada orang tengok online tu? Okey. Siapa dalam satu perkataan, kalau orang tanya, kenapa Allah mengutuskan para rasulnya? Dalam satu perkataan. Ittiba. Berapa perkataan? Menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Pak, sana satu je. Allah. Ialah Allah apa? Satu perkataan je. Jawapan dia apa? Tauhid. Apa maksud tauhid? Inilah. Apa maksud tauhid? Orang kata ilmu tauhid. Inilah. Mengajak mereka menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah. Itulah dakwah kita. Itulah dakwah tauhid. Itulah dakwah tauhid. Semua rasul mengajak kepada tauhid. Dan semua rasul yang mengajak kepada tauhid ni kita panggil apa? Islam. Semua rasul mengajak kepada tauhid dan semua rasul agama mereka Islam. Boleh faham? Ini tugas utama, tauhid kepada Allah. Jadi kita mesti ada satu semangat untuk mengajak manusia kepada tauhid. Kita pergi jumpa tengok orang sembah tokong, tak sedih ke hati kita? Ada tak rasa, ya Allah, aku nak ajak dia kembali kepada Allah. Ada orang tanya Dr. Zakir Naik dalam video, baru ni Ustaz dengar video dia. Seorang Hindu tanya, kenapa apabila orang Islam dan Hindu berkumpul sama-sama, orang Hindu tak ajak pun orang Islam masuk Hindu. Tapi orang Islam, dia ajak orang Hindu masuk Islam. Kenapa? Dr. Zakir Naik bagi contoh. Kalau seorang budak sekolah rendah jumpa dengan budak universiti. Budak universiti nak ajar budak sekolah rendah ke budak sekolah rendah nak ajar budak universiti? Mestilah budak universiti nak ajar budak sekolah rendah. Kenapa kita ajar? Sebab kita sayang kat dia. Adik, belajar sungguh-sungguh. Nanti nak masuk universiti. Abang bagi tahu macam ni. Sebab apa? Sayang. Kalau kita ni jenis tak sayang, kita kata apa? Awak tak payah belajar lah. Tak payah masuk universiti. Biar saya je masuk universiti. Mana yang baik? Kalau ustaz ni, ustaz dah belajar universiti, jumpa dengan Iman yang masih lagi belajar. Ustaz, satu kali ustaz kata, Iman, belajar sungguh-sungguh,
ustaz ajar imam macam ni, macam ni, macam ni, nanti imam besar, imam boleh masuk universiti. Itu satu. Yang kedua, ustaz pergi jumpa Iman. Iman, tak payah belajar lah, tak payah masuk universiti. Iman duduk kat kampung je, biar ustaz je masuk universiti. Yang mana bagus? Ustaz nombor 1 ke ustaz nombor 2? Nombor 1. Kita pergi ajak orang non-Muslim masuk Islam, supaya apa? Sebab kita nak ajak dia masuk syurga. Kita tak nak kata, awak tak payahlah masuk Islam, awak masuk neraka, saya masuk syurga. Syurga tu biar saya je yang dapat. Boleh ke kata macam tu? Tak. Kita nak ajak dia masuk Islam. Kita nak ajak dia masuk syurga. Syurga tu tak habis pun. Kalau kita masuk, syurga tu luas sangat. Kita ajak orang tauhid ni supaya dia sama-sama masuk syurga. Dan Rasul pun dakwah tauhid ni supaya kita dapat masuk syurga. Sebab tu kerja Rasul mengajak manusia kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Alhamdulillah, Abi dah lah 3 soalan hari ni. Ada soalan ke nak tanya? Tak. Cepat je tanya kan? Ngantuk dah? Faham ke? Kalau ngantuk tak apa lagi. Faham ke tak? Ada soalan nak tanya? Orang Hindu tu jawab apa? Orang Hindu tu jawab apa? Dia diam, dia senyap, tak boleh kata apa. Dia nak jawab macam mana lagi? Sebab kalau dia baca, dia belajar betul-betul dalam agama Hindu sekalipun, dalam kitab-kitab Hindu pun, dia bagi tahu supaya sembah Tuhan yang satu. Okey. Assalamualaikum. Tak ada soalan ni, tapi sajalah. Boleh jelaskan sedikit lagi ihsan dalam muamalah sesama pelajar. Yang kedua, ihsan dalam menjaga tempat kemudahan belajar. Yang ketiga, ihsan dalam menghormati guru dan warden. Ihsan apa tadi? Apa maksud ihsan tadi? Apa tadi? Cuba tengok balik buku tadi. Apa maksud ihsan? Merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Dalam ibadah mana semua urusan kita kena merasakan pengawasan Allah. Hatta kalau ustaz tak ada, sama-sama kita Iman dengan Akif. Contoh. Iman dengan Akif. Macam mana ihsan sama-sama kita? Maknanya kita tak bergaduh, kita tak marah dia, kita tak maki, kita tak apa aja. Buat baiklah. Dengan orang lain pun macam tu juga. Pasal apa? Sebab kita rasa walaupun ustaz tak ada, walaupun mak ayah kita tak ada, tapi Allah nampak. Betul tak? Itu ihsan dalam bergaul sesama kita. Yang kita dekat rumah pun dengan jiran tetangga kena ada ihsan. Allah nampak kita dengan jiran kita walaupun orang lain tak nampak. Ihsan dengan adik-beradik kita. Walaupun mak ayah kita tak ada, tapi Allah ada. Ihsan dalam bermuamalah sesama kita. Sama juga kadang-kadang kita berbuat ihsan ni bukan dengan manusia je. Dengan binatang pun kita kena buat ihsan. Dengan benda-benda makhluk pun kita kena buat ihsan. Jumpa kucing, kita sepak kucing tu. Kita tendang kucing tu. Allah nampak tak? Allah nampak. Akhirat nanti kucing tu boleh minta tuntut bela dengan Allah tak? Boleh. Ada seorang wanita dalam hadis disebut seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Sebab apa? Dia kurung kucing tu dalam sangkar, dia tak bagi makan sampai kucing tu mati. Kalau dia lepaskan kucing tu boleh cari makan sendiri, tapi dia kurung kucing tu. Tak bagi makan sampai mati. Jadi akhirat nanti Nabi SAW bagi tahu seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Tak bagi makan. Hatta waktu nak sembelih binatang, Nabi kata, apabila kamu nak sembelih binatang,
kena berbuat ihsan, berbuat baik kepada binatang tersebut. Pasal apa? Walaupun kita nak bunuh binatang, tapi Allah suruh kita bunuh dengan sembelih elok-elok. Jadi bila kita nak sembelih, kita buat baik kepada dia. Sebab apa kita buat baik kepada binatang tu? Sebab Allah yang suruh. Maksud sembelih binatang tu betul-betul tu Ustaz maksud apa? Sembelih binatang, ambil pisau, potong leher dia. Kalau potong dekat badan ke dekat kaki ke tu boleh? Tak boleh lah. Sebab Allah suruh kita. Kita berbuat baik kepada makhluk kerana Allah. Memang binatang tu kita nak sembelih, kita nak makan. Tapi yang suruh kita buat baik kepada dia adalah Allah. Macam sesama kita tadi. Akif dengan iman. Akif buat baik kepada iman bukan sebab iman. Sebab Allah. Iman buat baik kepada Akif sebab apa? Sebab Allah. Kita buat baik kepada jiran. Kita kata, seronoklah dia tu. Aku je buat baik dengan dia. Dia tak pernah buat baik ke aku. Dia kata, seronoklah, untunglah dia. Kita buat baik kepada dia bukan sebab dia tahu. Kita buat baik kepada dia sebab Allah. Dia tak bagi, tak balas. Kita bagi kuih kat dia, dia hantar bekas kosong je bagi kat kita. Okey, sebab kalau dia tak bagi kuih balas kat kita pun, Allah yang akan bagi pahala. Kita buat baik kepada manusia kerana Allah. Itu ihsan. Dengan binatang pun kita buat ihsan. Bukan kita mengharapkan balasan daripada kucing tu, tak. Kita tak mengharapkan balasan daripada kucing. Tapi Allah yang akan membalas kita. Sama dengan bangunan, vandalism, orang panggil vandalism. Pergi kat tepi jalan, conteng jambatan. Memanglah jambatan tu tak boleh marah kat kita. Tapi sebenarnya Allah nampak. Kita dekat sekolah, pergi masuk kat dapur, pecah pinggan. Masuk bilik air tandas, tercabut pala paip. Cabut sing. Kan? Sing tak boleh marah kat kita. Tapi Allah nampak. Itu ihsan. Ihsan dalam kita bermuamalah. Duduk di sekolah, duduk di rumah, dekat kereta. Kita pergi kat motor ustaz, kita pun pancitkan tayar ustaz. Contoh. Ada pernah buat tak? Tak ada kan? Jangan buatlah. So, bagi contoh ya ni. Pancitkan tayar motor ustaz. Motor memang tak boleh marah. Tapi Allah nampak. Begitulah seterusnya. Berbuat ihsan dalam semua urusan. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah ni memerintahkan berbuat baik pada semua benda. Fa idza zabahtum fa ahsinu az-zabh. Bila kamu sembelih, perelokkan sembelih. Hatta bila kamu bunuh orang pun. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh pesalah pun, kamu kena bunuh dengan elok, kena bunuh dengan ihsan sebab Allah perintahkan begitu. Boleh faham? Jadi Ustaz Arab, kita semua faham betul-betul maksud ihsan ni, bahawa kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukuplah sekadar tu untuk tengah hari ni. Alhamdulillah kita belajar tentang apa hari ni? Cuba ulang balik sikit. Kita belajar tentang ihsan. Lepas tu kita belajar tentang takut dan harap. Lepas tu kita belajar tentang tauhid kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.